Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Cikgu Online TV. Siapa tak dengar, saya Cubit. Baiklah, hari ini kita akan sambung bagi tajuk Al-Quran, kitab terakhir, iaitu kandungan kitab Al-Quran. Kebenaran isi kandungan Al-Quran tak boleh dipertikaikan dan diragui oleh sesiapa pun. Tidak kiralah dia raja ke, dia Perdana Menteri ke, dia orang kaya ke, dia tak boleh untuk pertikaikan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Dan dia juga tidak boleh rasa ragu-ragu dengan kandungan Al-Quran. Al-Quran adalah merupakan panduan hidup umat Islam. Antara kandungan utama di dalamnya ialah panduan akidah yang betul menjadi asas pegangan setiap manusia di dalam dunia ini. Kedua, panduan ibadah dan ketaatan untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, apa yang terkandung di dalam Al-Quran ialah panduan akhlak terpuji yang wajib dijadikan ikutan sebenar. Yang keempat, hukum-hukum perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala untuk dilaksanakan oleh manusia. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang ada terkandung di dalam Al-Quran. Seterusnya, peringatan tentang balasan baik dan buruk dan juga perkhabaran nikmat dan siksaan. Di dalam Al-Quran juga terkandungnya sejarah dan kisah umat terdahulu sebagai teladan. Selain daripada itu, terkandungnya juga di dalam Al-Quran dorongan agar sentiasa menjadi orang yang berfikir tentang kebenaran supaya dapat manfaat dalam kehidupan. Kemudian, di dalam Al-Quran juga terkandungnya penjelasan tentang perkara-perkara gaib dan kewajipan mempercayai perkara gaib tersebut. Perkara gaib ni apa? Perkara gaib adalah perkara yang kita tidak boleh lihat dengan mata kasar kita. Ianya wujud tetapi kita tak nampak. Seperti hari kiamat. Adakah kita pernah lihat hari kiamat? Tak pernah. Tapi wajib tak untuk kita percaya? Wajib. Seterusnya, padang mahsyar, neraca mizan, syurga, neraka. Pernah dengar syurga dan neraka? Pernah. Tapi pernah nampak? Tak pernah. Wajib tak kita percaya? Wajib. Seterusnya, titian sirat, roh, malaikat, Lauh Mahfuz dan Arash Allah. Roh ni apa? Roh adalah yang ada pada setiap tubuh badan seseorang. Nampak tak roh? Tak nampak. Apa yang kita nampak cuma jasad, iaitu tubuh badan. Roh yang ada dalam tubuh badan kita. Bila roh tak ada, maka jasad akan mati. Itu yang orang meninggal dunia. Meninggal dunia sebab rohnya dah tak ada pada jasad. Kita boleh nampak jasad seseorang, tapi tak boleh nampak roh. Terdapat banyak penemuan sains masa kini yang membenarkan isi kandungan Al-Quran. Contohnya, lapisan langit dan bumi, proses perkembangan bayi di dalam kandungan ibu, perjalanan planet-planet dalam cakrawala, dan lain-lain lagi. Boleh lihat pada gambar yang disediakan ini, semua planet beredar di atas orbit masing-masing dan tidak berlanggar antara satu sama lain, sebagaimana dijelaskan dalam surah Yasin ayat yang ke-40. Bumi mempunyai 7 lapisan, begitu juga langit. Ini disebut dalam surah At-Talaq ayat yang ke-12. Kemudian, proses pembentukan bayi di dalam rahim ibu dinyatakan di dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. Mari sama-sama kita lihat info. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman
tentang kebenaran Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Surah An-Nahl ayat yang ke-89, yang bermaksud, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran menjelaskan tiap-tiap sesuatu dan menjadi hidayah petunjuk, serta membawa rahmat dan berita yang menggembirakan bagi orang-orang Islam. Terdapat banyak ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang perkara gaib, antaranya syurga. Di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-107, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh disediakan bagi mereka syurga-syurga Firdaus sebagai tempat tetamu yang serba mewah. Neraka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lahum min jahannama mihadu wa min fawqihim ghawash wa kadzalika najziz zalimin. Surah Al-A'raf ayat yang ke-41, yang bermaksud, disediakan untuk mereka hamparan dari api neraka, dan di atas mereka lapisan-lapisan penutup dari api neraka. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang zalim disebabkan keingkarannya. Ayat bagi hari kiamat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah. Surah Al-Waqi'ah ayat 1 hingga 2, yang bermaksud, apabila berlaku hari kiamat itu, tiada sesiapa pun yang dapat mendustakan kejadiannya. Seterusnya, ayat Al-Quran yang menceritakan tentang padang mahsyar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yawma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu lilladzina asyraku aina syurakaukumul ladzina kuntum taz'umun. Surah Al-An'am ayat yang ke-22, yang bermaksud, dan ingatlah hari kiamat yang padanya kami himpunkan mereka semua. Kemudian kami berfirman kepada orang-orang musyrik, manakah orang-orang dan benda-benda yang dahulu kamu anggap menjadi sekutu Allah? Seterusnya, ayat Al-Quran tentang Arasy Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadhakkarun. Surah As-Sajdah ayat yang keempat. Artinya, Allah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian Ia bersemayam di atas Arasy. Selain dari Allah, kamu tidak akan beroleh sebarang penolong dan pemberi syafaat. Oleh itu, tidakkah kamu mahu insaf dan mengambil iktibar untuk mencari keredaan? Demikianlah serba sedikit info untuk awak semua tentang perkara gaib. Baiklah, untuk pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai sini saja. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi pada video dan pembelajaran akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.